Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran hari ini kita akan masuk di 7.3 prinsip keabadian tenaga. Prinsip keabadian tenaga. Prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi hanya boleh berubah-ubah bentuknya. Sistem ayunan seperti ayunan bandul ringkas dan ayunan spring berbeban sentiasa mengalami perubahan bentuk tenaga antara tenaga keupayaan graviti atau keupayaan tenaga kenyal dengan tenaga kinetik. Jadi di subtopik 7.1 dan 7.2, terutama 7.2 kita dah belajar tentang 3 perubahan tenaga, graviti, kenyal dan kinetik. Jadi contoh seperti ayunan bandul dan juga ayunan spring berbeban adalah contoh gabungan daripada 3 tenaga ini. Apa itu tenaga berguna? Tenaga yang berguna ialah tenaga dalam bentuk yang mudah diubah kepada bentuk yang lain untuk melakukan kerja. Contohnya tenaga kimia yang tersimpan dalam bahan api fosil adalah tenaga yang berguna kerana tenaga kimia mudah ditukarkan kepada tenaga haba dan tenaga cahaya melalui pembakaran bahan api fosil. Okey, jadi kita lihat contoh kepada sistem ayunan mengikut prinsip keabadian tenaga. Kamu boleh rujuk buku teks ini, buku surat 223. Juga akan terangkan bagaimana konsep ayunan ini. Jadi mula-mula bandul ini di kedudukan X. Jadi di kedudukan X ni bandul ni akan dilepaskan. Jadi kita akan bincangkan untuk ayunan bandul. Kita akan bincang daripada segi tenaga keupayaan graviti dan juga tenaga kinetik. Ingat, tenaga keupayaan graviti dan tenaga keupayaan kinetik. Jadi apa berlaku di titik X ni? Di titik X, tenaga keupayaan graviti dia maksimum. Kenapa dia berada di kedudukan maksimum? Kerana tinggi dia ni adalah tinggi yang paling maksimum. Kalau kamu tengok, kedudukan ni paling tinggi. Okey, apa yang terjadi kepada tenaga kinetik? Kinetik dia sifar lah. Seperti kerana bandul tu dalam keadaan pegun, jadi kelajuan dia sifar. Jadi tenaga kinetiknya sifar. Okey, seterusnya bandul itu dilepaskan dari kedudukan X ke kedudukan Y, ataupun kita nyatakan di nombor 1 ni. Apa yang terjadi kepada tenaga keupayaan graviti di nombor 1? Tenaga keupayaan graviti ladung berkurang. Jadi kat sini kenapa dia berkurang? Sebab ketinggian ladung semakin berkurang. Jadi daripada X ke Y, keupayaan graviti dia berkurang. Apa berlaku pada tenaga kinetik? Pada nombor 1, ladung semakin bertambah. Jadi kelajuan ladung semakin bertambah. Jadi pada nombor 1 ni, tenaga kinetik dia semakin bertambah. Okey, seterusnya ladung pada bandul pada kedudukan Y. Pada Y, apa yang terjadi pada tenaga keupayaan graviti? Dia pada kedudukan minimum. Kalau X ni maksimum, graviti Y ni pada minimum. Sebab apa? Sebab ketinggian dia pada minimum. Kalau kita tengok Y ni kedudukannya paling rendah. Okey. Dan juga pada Y, tenaga kinetik, keupayaan kinetik dia maksimum. Maksudnya paling laju paling tinggi berada di Y. Kita lepaskan dari X ke Y kan. Paling laju dia berada di Y ni lah. Okey, tenaga graviti dia maksimum. Okey, seterusnya bandul akan bergerak pada Y ke Z. Y ke Z ni kita panggil dia sebagai nombor 2. Nombor 2. Jadi apa berlaku pada nombor 2 ni? Tenaga graviti ladung bertambah. Kenapa bertambah? Sudah tentulah, semakin ke atas tenaga graviti dia bertambah. Okey, apa berlaku pada tenaga kinetik?
ladung semakin berkurang. Okey, jadi kalau kamu tengok kat sini kan, semakin tinggi kedudukan satu objek tu, semakin tinggi juga dia punya tenaga kepada graviti. Tapi kalau kita tengok pada kinetik dia semakin berkurang, semakin ke atas. Okey, sekarang kita sampai kedudukan Z. Okey, kalau kamu tengok kedudukan Z dan X ni ada samalah. Di mana kita boleh simpulkan bahawa Z ni kedudukan tenaga kepada graviti dia adalah maksimum, dia paling atas, dan tenaga kepayaan kinetik dia sifar. Sama kan? Kita dari sini ke sini, ya, ladung tu berhenti, dia nak patah balik kan. Dalam masa dia berhenti di Z ni lah dia akan jadi sifar. Okey, seterusnya Z akan pergi ke Y balik, tapi kita namakan dia sebagai nombor 3. Nombor 3 ni apa yang berlaku pada tenaga kepada graviti dia? Graviti dia berkurang lah sebab dia ke bawah. Okey, seterusnya apa dia jadi kepada tenaga kepada kinetik? Kinetik dia bertambah semakin dia turun ke bawah. Okey, jadi ketiga, graviti berkurang, kinetik bertambah. Okey, seterusnya kembali kepada Y. Okey, Y ini sama dengan Y tadi, graviti dia minimum dan kinetik dia maksimum. Dia laju kat sini. Tapi kedudukan graviti minimum kenapa? Paling bawah. Okey, seterusnya Y akan bergerak ke X dengan kita namakan sebagai nombor 4. Pada kedudukan nombor 4, kedudukan kepayaan tenaga graviti ladung bertambah. Sebab apa? Dia makin ke atas makin bertambah. Tetapi tenaga kinetik dia ladung ni semakin berkurang, sebab dia ke atas. Dia bukan cenderung ke bawah, cenderung ke atas semakin berkurang. Jadi dia kembali kepada kedudukan X, kedudukan asal apa yang berlaku. Okey, sama juga macam asal tadi. Tenaga kepayaan graviti dia maksimum dan tenaga kepayaan kinetik dia adalah tenaga kinetiknya adalah sifar. Okey. Okey. Ini yang cikgu kita boleh simpulkan daripada perbincangan kita tadi. Okey, seterusnya kita lihat pada perubahan bentuk tenaga dari beban antara kepayaan tenaga kenyal dan tenaga kinetik. Okey. Kalau tadi ladung ataupun bandul tadi, graviti dan kinetik, untuk spring ni berbeban ni kita nyatakan dari bentuk tenaga kepayaan kenyal dan tenaga kinetik. Okey, kita bincangkan bermula daripada nilai X. Okey. Nilai X ni maksudnya nilai yang di mana beban itu diletakkan. Bila beban diletakkan, spring tu akan memanjang ke X. Okey. Bila pergi ke X, maksudnya spring tu akan meregang. Apa yang berlaku pada tenaga kepayaan kenyal? Spring tu memanjang, jadi kenyal dia adalah maksimum di sini, dan tenaga kinetik dia adalah sifar. Sebab daripada kedudukan asal dia meregang sampai dia berhenti. Kan, sebelum dia patah balik ke atas kan. Dalam masa dia berhenti itulah dia sifar tenaga kinetik. Seterusnya, sudah tentulah selepas meregang dia akan naik ke atas. Jadi naik ke atas ni pada X ke Y lah. Daripada X ni ke Y, naik ke atas. Jadi kita namakan dia kepada nombor 1. Apa berlaku pada nombor 1 ni? Tenaga kepayaan kenyal dia berkurang. Sudah tentulah dia punya jarak semakin pendek, kuranglah tenaga kenyal dia. Dan juga tenaga kinetik semakin bertambah. Semakin laju spring itu. Okey, seterusnya pada kedudukan Y yang ini, apa yang berlaku pada tenaga kepayaan kenyal? Dia akan jadi minimum. Kenyal dia paling minimum sebab ini adalah kedudukan yang asal dia. Okey, tenaga kinetik pula
menjadi maksimum. Maksudnya paling laju ada di kedudukan Y ini. Okey, seterusnya Y akan bergerak ke Z, kedudukan Z. Okey, jadi apa yang berlaku pada nombor 2? Pada nombor 2 ni tenaga kepayaan kenyal akan bertambah. Ya, sebab spring itu semakin termampat dan juga tenaga kinetik semakin berkurang. Ya, semakin perlahan. Okey. Nampak tak? Bahagian di bawah ni kinetik semakin bertambah, bahagian atas semakin berkurang. Okey, seterusnya pada Z. Pada Z tenaga kepayaan kenyal maksimum. Ya, spring paling termampat di bahagian Z ni dan tenaga kinetik dia sifar. Maksudnya dia tidak bergerak di bahagian ataupun dia pegun di bahagian Z. Ya, seterusnya pada Z ni dia akan turun ke bawah kembali kepada Y. Tapi kita nyatakan apa yang berlaku di nombor 3 ni. Nombor 3 ni tenaga keupayaan kenyal berkurang. Ya, maksudnya spring semakin kurang mampat dan tenaga kinetiknya bertambah. Ke bawah semakin bertambah. Lajuan dia semakin bertambah. Okey, apa yang berlaku pada kedudukan Y? Tenaga keupayaan kenyal minimum. Maksudnya dia pada keseimbangan dia minimum dan tenaga kinetik dia maksimum. Ya, paling laju di Y. Ya, sama juga macam kat sini. Okey, seterusnya pada Y ke X kita namakan sebagai nombor 4. Nombor 4 ni tenaga keupayaan kenyal bertambah. Maksudnya spring semakin tegang dan tenaga kinetik ni semakin berkurang. Ini kelajuan spring semakin berkurang. Dan akhir sekali, apa berlaku pada X? Tenaga keupayaan maksimum dan juga tenaga kinetik dia adalah sifar. Okey, itu adalah perubahan bentuk tenaga beban antara keupayaan tenaga kenyal dan tenaga kinetik bagi spring. Okey, ini adalah dia punya kesimpulan dia. Okey, melihat pada rajah 7.13a di mana kita ada titik keseimbangan O dan juga di mana titik untuk tenaga keupayaan yang maksimum di atas sisi sebelah kiri dan juga di sebelah kanan tenaga keupayaan maksimum dan juga tenaga kinetik yang sifar. Okey. Jadi dia boleh dibuktikan dengan graf perubahan tenaga yang mana graf ini menunjukkan bahawa tenaga ataupun jumlah tenaga keupayaan dan tenaga kinetik adalah satu sistem dalam sistem ayunan tertutup adalah malar. Nampak? Ini dibuktikan dengan graf perubahan tenaga. Okey, berdasarkan prinsip keadaan tenaga boleh berubah-ubah bentuk. Dalam perubahan bentuk tenaga, sebahagian kecil sahaja tenaga ditukarkan menjadi tenaga yang berguna. Sebahagian besarnya pula ditukarkan menjadi tenaga yang tidak berguna seperti tenaga haba yang disebabkan oleh geseran. Dalam sistem tertutup pula merupakan sistem di mana tiada daya luar seperti geseran bertindak. Maka tenaga haba tidak akan terhasil dalam suatu sistem tertutup. Itu yang maksudnya sistem tertutup. Okey, kita bagi tengok satu soalan contoh numerical yang ni soalan kebat ataupun soalan gabungan konsep-konsep yang telah kita belajar. Okey, soalan dia adalah rajah 7.14 menunjukkan sebuah pistol mainan. Panjang spring dalam pistol mainan ini adalah 300 mm jika daya yang digunakan 5 N digunakan untuk memampatkan spring sehingga spring menjadi 50 mm.
Hitung kelajuan maksimum bola plastik yang berjisim 50 gram semasa bola itu ditembak keluar dari pistol. Nyatakan satu tanggapan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, jadi kalau kita tengok sini, tenaga keupayaan apa yang ada? Okey, ataupun prinsip tenaga keabadian. Prinsip keabadian tenaga apa yang ada? Kalau kita tengok ada situasi di mana tenaga kenyal. Sebab sini ada spring. Okey, kat sini ada tenaga kenyal dan juga kita ada tenaga kinetik. Bola tu akan bergerak. Okey. Jadi sama juga dalam soalan pun dia ada bagi beberapa maklumat yang kita boleh gunakan untuk mendapat jawapan. Okey, sama ada jisim, dia punya X spring ataupun daya yang digunakan. Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita boleh nyatakan bahawa tenaga keupayaan kenyal tersimpan dalam spring adalah sama dengan tenaga kinetik bola plastik. Jadi kita dah belajar dah setengah Fx ini untuk spring dan 1/2 mv kuasa 2 adalah untuk tenaga kinetik. Jadi kita boleh samakan setengah Fx sama dengan setengah mv kuasa 2. Lalu kita boleh masukkan nilai-nilai yang kita dapat tadi. 1/2 5N daya. Okey, 250 ni adalah kita punya X. Panjang spring. Lepas tu kita kena tolak dengan selepas dia dimampatkan. Perbezaan panjang spring tu. Okey, kita dapat 250 yang mana kita tolak lah 300 mm tolak dengan 50 mm. Tapi kita kena tukarkan dalam bentuk meter, jadi kita kena bahagikan dengan 1000. Okey, kita masukkan nilai M. Ini adalah jisim. Jisim apa M? Adalah jisim bagi bola. Okey, bola plastik tu. Tapi dalam kg kita dah bahagi dengan 1000 untuk dalam kg. Okey, jadi sekarang V ni lah kita nak cari. Iaitu dia punya hitung kelajuan maksimum bola. Okey, V lah kelajuan dia. Okey, ataupun hal laju dia. Jadi kita kira V kuasa 2 sama dengan 25. Okey. Seterusnya kita punca kuasa V dan akhir kita akan dapat jawapan 5 meter per saat. Okey, jadi tanggapan yang kita anggap ini adalah tiada kehilangan tenaga ke persekitaran. Kita akan dapat nilai 5 meter per saat. Menaiki roller coaster adalah pengalaman yang menyeronokkan dan mengujakan bagi ramai orang. Ia juga boleh menjadi contoh terbaik untuk menerangkan prinsip keabadian tenaga. Prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi hanya boleh berubah bentuk. Pada roller coaster, tenaga keupayaan yang paling besar adalah di puncak bukit yang pertama. Apabila gerabak mula menuruni landasan, gerabak kehilangan tenaga keupayaan dan memperoleh tenaga kinetik. Di sepanjang perjalanan, setiap kali ketinggian gerabak berkurang, kelajuannya meningkat kerana tenaga keupayaan ditukar kepada tenaga kinetik. Begitu juga setiap kali ketinggiannya meningkat, kelajuannya berkurang kerana tenaga kinetik ditukar kepada tenaga keupayaan. Satu contoh lain yang menunjukkan prinsip keabadian tenaga ialah bandul. Di titik X, ladung bandul mempunyai tenaga keupayaan maksimum dan tenaga kinetik sifar. Apabila ia bergerak dari X ke Y, tenaga keupayaan berkurang dan tenaga kinetik meningkat. Apabila ia bergerak dari Y ke Z, tenaga keupayaan meningkat dan tenaga kinetik berkurang. Apabila ladung bandul mula bergerak semula dari Z ke Y, tenaga keupayaan berkurang dan tenaga kinetik meningkat. Akhirnya, dari Y ke X, tenaga keupayaan meningkat dan tenaga kinetik berkurang. Spring berbeban juga menunjukkan prinsip keabadian tenaga. Di titik R, spring mempunyai tenaga keupayaan maksimum dan tenaga kinetik sifar. Apabila ia bergerak dari R ke S, tenaga keupayaan berkurang dan tenaga kinetik meningkat. Apabila ia bergerak dari S ke T,
tenaga keupayaan meningkat dan tenaga kinetik berkurang. Apabila spring berbeban mula bergerak semula dari T ke S, tenaga keupayaan berkurang dan tenaga kinetik meningkat. Akhirnya, dari S ke R, tenaga keupayaan meningkat dan tenaga kinetik berkurang. Okey, itu saja untuk 7.3. Okey, kamu boleh teruskan dengan praktis formatif 7.3 ni muka surat 226. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.